Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita akan menyambung bacaan kitab Mukhtasar Riyadhis Salihin. Kita lihat pada tajuk berkaitan dengan, atau kita sambung pada kelebihan orang yang pemurah berinfak dalam kebaikan. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi akan memulakan tajuknya dengan beberapa ayat Al-Quran. أعوذ بالله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah dia memberi nafkah daripada harta yang diberikan Allah kepadanya, sekadar yang mampu yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan padanya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah jualah yang kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Surah At-Talaq ayat 7. Baik, ayat ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh menjadi dalil kepada para ulama bahawa nafkah seseorang itu bergantung kepada kemampuannya. Isteri tidak boleh meminta lebih daripada kemampuan suami. Ya, dia ada perbahasan mengenai dengan nafkah orang yang kaya, nafkah orang yang sederhana, dan nafkah orang yang fakir. Semua itu mengikut uruf, ya, uruf ataupun kebiasaan setempat. Sekiranya seorang yang mampu untuk memberi keluarganya tempat tinggal yang baik, pakaian yang baik, makan minum yang baik, tetapi dia sengaja tidak memberikannya, ya, itu merupakan satu kesalahan. Dan dari segi hukum, dia telah berbuat zalim. Ya, kalau dia mampu memberi makanan yang baik, ya, yang baik itu halal dan thayyibah. Contohnya, dia boleh beri makan ayam, esoknya makan daging, ya, esok lagi makan ikan. Mana tiap-tiap hari ada lauk makanan yang mewah, ya, bukan mewah lah, maksud saya makanan yang sesuai dengan kedudukan dia. Sebab Allah Ta'ala sebut Dzu sa'ati min sa'atih, dia ikut kelapangan dan mengikut kemampuan seseorang. Sebab itu dibahaskan mengenai berapakah jumlah nafkah yang wajib. Kerana kita tahu suami wajib memberi nafkah pada isteri pada 3 perkara: tempat tinggal, makan minum, dan pakaian. Jadi para ulama, dia ada letak had tu berapa-berapa, tetapi itu hanya ijtihad. Yang paling tepat adalah berdasarkan kepada uruf. Orang kebiasaan biasanya makan apa? Orang biasa, orang sederhana. Maka orang yang pendapatan sederhana memberi makan minum kepada keluarganya mengikut kebiasaan orang yang seumpama dia. Dan orang fakir maknanya tidak ada pendapatan yang tertentu, dia beri pada anak isteri dia makan yang patut, ya, sekadar mana yang patut, yang dimampu. Okey, itu berkaitan dengan nafkah.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, nafkahnya mana, belanja, apa saja harta yang kamu belanjakan, maka Allah yang akan menggantinya. Sebab itu Islam mengajar kita supaya tidak bersikap kikir, bersikap bakhil, terutamanya dalam nafkah. Apa yang kita ada kita beri makan anak isteri. Sampaikan nak beri anak isteri makan pun kita berkira, ya, itu bukan diajar oleh agama. Kerana nafkah-nafkah yang wajib ni Allah Ta'ala ganti, ya, fahuwa yukhlifuh, Allah ganti. Sebab itu kalau lagi banyak kita spend, ya, nafkah di mana spending lah, kita belanjakan, makin banyak yang Allah Ta'ala buka rezeki-rezeki yang lain yang kita tak sangka-sangkakan. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala tadi surah As-Saba ayat 39. Kemudian wa 'alal maududi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan menjadi kewajipan kepada ayah memberi makan kepada anak-anaknya, ya, anak maulud mana anak yang dilahirkan, dan pakaiannya bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Ya, surah Al-Baqarah ayat 233. Sebelum itu diterangkan mengenai tentang nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri, kemudian isteri itu melahirkan anak suami. Lalu Allah Ta'ala mengatakan suami itu, ya, mempunyai tanggungjawab terhadap anak yang lahir daripada zuriat dia, memberi makan, minum dan pakaian mengikut yang patut, ya, yang sesuai. Baik, ayat-ayat Quran yang lain ni pun saya tak sentuh kerana semuanya berkaitan tentang dalil-dalil infak dalam Islam. Bila kita sebut infak, nafkah daripada kata asal yang sama, ya, kata dasar nafkah ni maksudnya kita belanja, kita spend duit. Sebab itu orang sebagai ketua keluarga, sebagai suami, kita akan ditanya tentang apa yang kita nafkahkan. Mana nafkah tu yang kita belanja. Kita dapat gaji berapa sebulan? Kalau RM3,000 tu berapa kita habiskan untuk rumah, ya, bil-bil yang patut dibayar. Semua akan ditanya. Kalau lepas. Kadang-kadang bila keluarga ni tak cukup, kalau memang tak cukup kerana fakir, kerana miskin, kena ingat, miskin adalah orang yang ada pendapatan tak cukup. Memang RM3,000, sewa rumah RM1,000. Tak tahu sini berapa, sini flat berapa dah. Mungkin awal-awal saya datang sini dulu, flat ni mungkin adalah sewa-sewa yang harga mungkin 500. Saya rasa sekarang ni kebanyakan di pinggir-pinggir bandar ni sewa flat pun dah 1,000 dah. Kecil je, flat apartment ataupun rumah apartment 1,000 dah kat situ, ya, RM500 untuk keperluan rumah. Okey, dibagi tu semua tak cukup juga. Jadi bukan salah suami, maknanya dia dikategorikan miskin. Miskin ni ada pendapatan tak cukup. Kemudian fakir ni dia tak ada pendapatan. Apa yang dia dapat, dia belanja. Apa yang orang beri pada dia belanja. Apa yang dia dapat sikit-sikit dia belanja. Tidak ada pendapatan tetap. Okey, fakir. Sebab itu orang seperti ini mungkin kurang menjawablah. Kerana dia telah cuba menguruskan perbelanjaannya dengan baik, tapi tak cukup. Yang masalahnya kalau kita ni nafkah suami kepada isteri, nafkah ayah kepada anak wajib, tak cukup. Kenapa tak cukup? Kerana perbelanjaan itu telah pergi ke tempat lain.
Saya kalau cakap takut orang marah, tapi tuan-tuan pun jangan marah lah. Rokok berapa harga? Kalau orang isap rokok yang jenis mahal lah, jenama yang mahal, mungkin sekotak tu mungkin boleh sampai RM20 sekotak. Sebulan berapa dia habis? RM20 kali 30 hari, tiap-tiap hari beli. Dia habis kat situ saja dalam RM600. Tiba-tiba keperluan anaknya, mungkin sekolah, kasut sekolah koyak tak boleh beli, ada yuran tak bayar, ada anaknya susunya tak boleh. Bermakna sebenarnya Allah Ta'ala beri dia pendapatan, boleh sebenarnya pendapatan tu diberi pada yang wajib tadi, tapi boleh kerana dia dah kona pergi ke tempat yang lain, maka dia kata tak cukup. Mau saya orang susah ni, tak cukup ni anak saya. So benda tu kena ingat, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap perbelanjaan kita. Jadi jangan kita terus kata tak cukup, saya tak mampu, tapi tengok dulu duit kita, harta kita habis kat mana, kita belanjakan ke mana. Okay, itulah lebih kurang berkaitan dengan ayat Quran yang bersangkutan tentang nafkah. Kita masuk pada hadis. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Hadis riwayat Muslim. Ayat ini penting. Nabi SAW menyatakan dinar ni simbol kepada mata wang. Dinar ni adalah kepingan emas. So zaman tu emas, perak digunakan sebagai mata wang. Kalau ikut piawaian Sayyidina Umar bin Khattab masa zaman dia merintah, 1 dinar tu distandardkan. Keping dinar itu lebih kurang beratnya 4.25 gram. Zaman kita, ikut timbangan kita. Jadi zaman tu sekeping emas dipanggil dinar. Kalau perak dipanggil dirham. So emas dengan perak kita ambil emas lah, sebab emas ni lebih bernilai. Maka Nabi SAW mengatakan dinarun, sekeping dinar. Harga pun sekarang ni mahal tak? Mencecah RM1,000 sekarang ni. Orang main emas tahulah. Ada turun naik. Sekeping dinar maknanya duit yang kamu belanjakan pada jalan Allah. Kemudian duit 1 dinar, ataupun saya sebut duit lah, duit yang kamu belanjakan fi raqabatin, mana bebaskan hamba, beli hamba, bebaskan, merdekakan hamba. Kemudian duit yang kamu nafkahkan kepada orang miskin, dan duit yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Kalau ikutkan semua ni pahala besar. Semua Nabi SAW sebut ni, semua benda yang besar pahala dia. Fi sabilillah, itqu raqabah, bebaskan hamba. Beli hamba seorang, kemudian jadi milik kita, kita tak simpan dia. Kita kata aku merdekakan engkau, maka dia bebas. Besar pahala dia. Beri sedekah kepada orang miskin, besar pahala dia. Dan harta kamu, dinar atau duit kamu yang kamu belanjakan untuk ahli keluargamu. Tak kira isteri kita kata, bang lauk dah habis, bang pergilah beli lauk ayam ke apa ke, sayur ke, beras dah habis, bang pakaian anak kita dah koyak, seluar sekolah dia dah tak boleh jahit dah ni, dah koyak teruk dah berapa kali jahit pun dah koyak dah, lutut dah haus, koyak tak boleh nak jahit dah.
tolong beli sekolah dia bang, kita pergi beli. Ya, itu semua termasuk dia kata nafaqah ala ahli. Ya, duit yang kita belanja untuk keluarga. Kenapa Nabi SAW sebut benda ni? Sebab menjadi kekeliruan di kalangan orang, termasuk zaman Nabi SAW, zaman kita lagi lah. Kadang-kadang seseorang itu dalam bab mencari pahala, ya, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyangkakan pahala yang besar beri pada orang miskin, beri pada orang, mana beri pada orang lah, belanjakan kepada yang ni. Walaupun tak dinafikan di situ pahalanya besar. Kadang-kadang orang menganggap bila dia belanja untuk keluarga sendiri macam tak ada pahala, ataupun macam sikit pahala, sedikit ganjaran pahala. Ya, sehingga orang menyangkakan bahawa kalau aku boleh beri ke orang lain itu pahala besar. Alah, keluarga sendiri ni memanglah kan kena bagi. Jadi mereka kadang menganggap yang belanja untuk ahli keluarga, nafkah untuk ahli keluarga ni sedikit pahala, dan dibelanjakan untuk yang lain itu lebih besar pahalanya. Maka Nabi SAW menyebut tadi dinarun anfaqtahu, dinarun anfaqtahu, semua nak bagi tahu bahawa nafkah, harta kamu, duit kamu yang kamu belanjakan paling besar pahalanya ialah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu sendiri. Tuan-tuan, isteri kita suruh beli garam, isteri kita suruh beli lauk, ya, benda dalam rumah rosak, baiki. Benda-benda macam ni mungkin dianggap remeh, tetapi sebenarnya menjadi keperluan kita. Yang pertama sekali daruriyat. Daruriyat ni kita selesai masalah dalam rumah kita. Isteri kita nak beli periuk nasi, isteri kita kata mesin basuh dah rosak, belilah baru bang. Oh, abang ni dah sedekah dah ni, kak ni bantu tu orang Palestin, orang Syria ni apa semua, Rohingya, abang dah belanja situ. Sehingga dalam rumah keperluan keluarganya tak lepas. Maka Nabi SAW bagi tahu pada kita yang paling besar, dia kata a'zamuha ajra, yang paling besar pahala sebenarnya kita selesaikan masalah dalam rumah kita. Sebab ini lagi penting, keluarga kita. Tak dinafikan orang Islam lain susah, tapi dalam segi dipanggil turutan itu, selesaikan masalah keluarga, dan ada lebihan harta kita tolong, kita bantu yang lain, macam tu. Baik, kita pergi pada hadis yang berikutnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala ayalihi, wa dinarun yunfiqu rajul ala dabatihi fi sabilillah, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Hadis rawahu Muslim. Baik, Thauban ni dia maula mana pembantu Nabi, ya, servant, tolong Nabi SAW. Jadi dia pun banyak riwayat hadis. Macam mana Anas bin Malik, dia kata Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata dinar yang paling afdal kamu infakkan, dengan maksud duit kamu, harta kamu yang paling afdal, yang paling utama untuk kamu belanjakan ialah yang kamu belanjakan kepada keluargamu. Ayal maknanya itulah isteri, anak-anak, ailah mana benda yang orang yang dalam tanggungan kita. Kita belanja harta kita, gaji kita untuk keluarga sendiri. Isteri kita nak itu, nak ini, keperluan, bagi. Tapi berpada-padalah. Maknanya saya kata tadi, ayat Quran yang pertama tu, Dzu sa'atin min sa'atih, itu menunjukkan kita sendiri tahulah kita punya pendapatan berapa sebulan, ya.
Kalau orang yang kaya, dia patut bagilah isteri dia kemudahan, keselesaan mengikut kemampuan dia. So isteri tu kalau tengok kita ni duk bantu orang sana, bantu orang sini, tapi dengan isteri tu berkira, dia terasa juga ikut kemampuan kita. Jadi sama juga dengan anak-anak, ya. Jadi orang yang dalam tanggungan kita beri belanja, itu afdal berbanding kita membantu orang lain yang juga susah. Okey. Kemudian Nabi SAW menyatakan, harta kamu yang kamu belanjakan untuk dabbah. Dabbah ini zaman dulu merujuk kepada binatang tunggangan. Ya. Kita naik kuda, kita naik unta, kita naik keldai. Apa yang kita tunggang? Kalau zaman sekarang ni kita bawa kereta. Kereta apa? MPV, ya, SUV, sedan, atau kita tak ada kenderaan yang berbumbung, kita naik motor, skuter, apa? Kita naik apa? Kapcai. Itu dikira ranking macam zaman dulu lah. Ada orang naik keldai, ada orang mampu naik kuda, laju sikit. Ada orang naik unta. Unta pula ada macam-macam harga dia, ada macam-macam saiz dia. Ada unta yang digunakan untuk perjalanan jauh, ya, ada unta yang sesuai untuk kegunaan dalam lingkungan beberapa jarak. Ada yang digunakan untuk angkat barang, macam-macam lah. Macam zaman kita lah. Kereta pun ada yang sesuai angkat barang, ada yang tak sesuai. Ada sesuai untuk keluarga besar, ada orang yang baru dapat 2 orang anak, mungkin kereta yang kecil sikit. Macam itulah zaman dulu, termasuk zaman kita. Jadi kereta, tuan-tuan, macam mana kuda, macam mana unta, dia ada kos penyelenggaraan dia. Kalau kuda perang, banyak benda nak kena jaga. Besi kat tapak kaki tu, ladam kuda tu, ya, dia punya tali kekang dia, dia punya makan minum. Zaman sekarang, mana kereta ni kena servis, tukar minyak hitam, tukar dia punya banyaklah, kena tukar dia punya spare part ni yang bila rosak, drive shaft ke apa ke, tukar tayar bila dah botak kena tukar. Jadi semua ni kos. Kadang mungkin kita beranggapan kita belanja duit kat situ macam tak ada apa-apa. Tapi tuan-tuan kena ingat, kenderaan itu kita guna buat apa? Kita pergi kerja, mencari nafkah, dan benda tu wajib. Mencari nafkah ni bukan sunat. Bukan sunat ni, maksud saya bukannya hari ni rasa nak kerja lah, nak berniaga lah, dapat duit. Esok rasa malas nak berniaga, tak payah berniaga. Kalau kaya tak apa, kan, duit banyak dah, jadi rasa nak berniaga, rasa tak nak berniaga, tak usah. Tapi kalau kita tahu pendapatan kita semata-mata dengan perniagaan, kita bukan makan gaji bulan-bulan, so tiap-tiap hari kita usaha, tuan-tuan, untuk cari nafkah tu adalah satu dipanggil kewajipan kita terhadap tanggungan kita. Macam mana cara kita nak cari harta, macam mana kita nak cari duit, nafkah? Berniaga contohnya. Nak berniaga guna apa? Guna kereta tu. So kereta tu sampai masa nak kena tukar minyak hitam, nak kena servis, ya, kena tengoklah apa tayarnya, apa, semua perbelanjaan kita kat situ ada pahala. Jadi kita kalau kita faham benda konsep ini, maka kita tak rasalah beban. Kita rasa, oh, aku cari duit, sebahagian buat makan minum. Allah uji aku dengan kereta rosak, kena baiki, hantar ke bengkel. So repair kena 4-500. 4-500 ni kita berat nak bagi, tapi kena ingat pahala. Ada pahala. Tapi janganlah kena tipu dengan mekanik, janganlah kena tipu dengan workshop pula. Mana kita tahulah benda yang patut tukar, benda yang patut dibaiki, ya, dengan kos yang
maknanya yang munasabah, setimpal dengan kerja, labor cost yang berkaitan. Jadi kita bayar tu ada pahala. Mungkin kita rasa sebelum ni kalau aku sedekah kat masjid, sedekah dekat anak yatim, tahfiz apa semua, yang tu pahala. Yang aku belanja untuk sendiri tak ada, salah. Kita pergi masjid, ya, kita letak helmet kita, kita ingat helmet kita buruk, orang tak ambil. Rupanya helmet buruk pun orang curi. Helmet ustaz pun kena curi tau. Saya ceramah itu, nak balik lepas isyak tengok helmet tak ada. Helmet ustaz dia ambil. Kan, tak apalah kita doakan apa. Kita niatlah bagilah, mungkin dia perlu kan. Kita pula bila helmet kita hilang, takkan tak beli helmet baru, kita beli. Cari yang harga RM70 ke yang murah. So duit kita spend untuk beli helmet baru, kasut kita, selipar kita, sandal kita hilang kat masjid, semua ada pahala. Apa yang kita belanja untuk diri kita ada pahala. Yang ni orang banyak tak faham. Kita penat, kita letih, kita bekerja, nak makan tengah hari, lapar, beli nasi makan. Tuan-tuan, duit kita beli untuk kita makan tu pahala. Perbelanjaan atas diri sendiri ada pahala. Nak tengok jam pukul berapa, beli jam, ada pahala. Cuma kita kena kontrol. Kita berbelanja tu ikut zu sa'ati min sa'atihi, ikut kita punya kemampuan lah. Saya diberitahu dalam satu artikel saya baca, temu ramah satu majalah antarabangsa lah dengan Bill Gates. Bill Gates dalam temu ramah itu dia pakai jam. Wartawan yang temu ramah tu tengok jam dia, jenama biasa, bukan jenama mahal-mahal lah, jenama biasa-biasa. Ya, mungkin Casio ke Seiko ke apa. Jam itu kalau tengok harga pasaran, dalam dia sebut dalam dolar itu, saya tak ingat. Kalau convert dengan duit Malaysia tuan-tuan, lebih kurang RM140 ke RM150 sahaja. Bill Gates tu dia nak beli apa, patutnya dia belilah nak beli apa pun kan. Tapi orang yang ada duit banyak macam tu pun, dia beli jam sebab tujuannya nak tengok waktu. Kita ni yang tak berapa berduit ni pergi beli jam yang mahal-mahal. Itu hak masing-masing. Kita tak kata haram. Cuma nak fikir tuan-tuan, kita beli apa-apa, kita belanja apa-apa, kita tengok gunanya apa. Kita pakai jam yang harga puluh-puluh ribu dengan kita beli jam yang harga RM150, tujuannya tengok waktu. Kalau ada orang tujuan lain, ada jam sekarang ni yang apa, smart watch, untuk tengok degupan jantung lah, untuk apa, jogging lah, untuk apa, nak tengok, nak kira berapa langkah dia berjalan sehari. Itu ada tujuan. So perlu tak beli? Kalau rasa perlu, beli. Kita takut ada setengah orang ni dalam berbelanja ni diikut orang. Kalau aku tak ada, nanti orang tengok macam lekeh pula. Dia ada orang jadi macam tu. Mungkin tuan-tuan tak, tapi ada orang jadi macam tu. Dia pakai satu benda tu, kalau trending, oh aku kena beli juga, orang lain pakai. Saya pun kadang fikir juga, ada juga niat nak pakai jam yang smartwatch ni, kan, boleh connect dengan phone, bila orang call tu boleh tekan, ya, hello, assalamualaikum, macam tu. Tapi fikir balik, untuk apa? Kita ada anak, kita ada keluarga, sewa rumah kadang-kadang terlajak kan, jenis-jenis bil listrik pun kadang-kadang 2 bulan pun nak bayar. Buat apa nak beli? Buat apa nak beli benda tu? So tiap-tiap orang dia ikut kepada keadaan diri masing-masing. Itu yang nak disebut oleh Imam An-Nawawi dalam tajuk ni. Ya, dia kumpulkan hadis-hadis tu supaya kita tengok perbelanjaan kita ni ke mana. Jangan menganggap yang aku belanjakan sedekah itu berpahala, yang aku belanja untuk diri, keluarga tak ada pahala. Salah. Kerana ya, dinarul yunfiqu ala ayalihi afdal. Kita belanja harta untuk isteri, anak-anak lebih baik. Bila lebih baik, mana pahala lebih. Lepas tu yang kita belanja untuk penyelenggaraan kenderaan kita, pahala. Ya. Dan juga yang kita infakkan untuk sahabat-sahabat fi sabilillah.
Kita tahu ada orang yang nak buat kerja agama, kekurangan dana, kita bantu, yang tu pun dapat pahala. Macam tu Tapi dari segi turutan, lepaskan dulu keperluan kita dan keluarga kita dulu. Macam tu. Jangan kita sendiri tak cukup, kita sibuk yang lain. Ada lebihan, maka kita beri pada yang lain-lain. Itu hadis riwayat Muslim. Dan seterusnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata dia, dia pernah tanya Nabi SAW, isteri Nabi Ya Rasulullah, hal li min ajrin fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim wa lastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum bani. Qala na'am laka ajrun ma anfaqti alaihim. Bukan laki ajrun ma anfaqti alaihim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin hadis yang akhir lah, tengok waktu pun dah nak masuk isyak. Okey, Ummu Salamah ni isteri Nabi SAW. Dia pernah tanya Nabi SAW, apakah aku dapat pahala? Aku dapat pahala tak kalau aku berikan infak, nafkah, yang aku berikan kepada anak-anak Abu Salamah. Maksudnya sebelum dia kahwin dengan Nabi SAW, dia ada suami yang dipanggil Abu Salamah. Aku dapat tak pahala? Aku ada sikit duit, aku belanja untuk anak-anak bekas suami aku. Maksudnya anak aku jugalah, anak aku daripada suami yang dulu, suamiku yang dulu. Sedangkan aku tidak mensia-siakan keperluan nafkah mereka. Artinya Ummu Salamah ni diberi pada anak-anaknya yang patut dapat, tetapi dia ada lebih lagi, dia tambah. Contoh macam zaman kita ni, anak kita cukup makan, hari-hari ada makan. Cuma kadang-kadang anak kita nak aiskrim, benda tu tak wajib, kan? Anak kita nak coklat, anak kita nak beli air kat kedai, air kotak ke, benda-benda yang macam tu tak wajib. Jadi Ummu Salamah kata, yang keperluan anak-anak aku ini dengan suami lama ni aku tunaikan, tapi kadang-kadang aku nak beri lebih dari itu, yang tambahan. Yang macam tadilah, macam kita ada anak nak aiskrim lah, nak apa, bukan wajib bagi pun, tapi dia nak kita bagi. Yang tu ada pahala tak? Dia tanya Nabi SAW, yang itu dapat pahala ke tak? Maka Nabi SAW menyatakan, Naam, ya, yang itu pun dapat pahala. Laki ajrun, engkau dapat pahala, ma anfaqti alaihim, apa-apa yang kau belanjakan untuk mereka. Okey, dalam hal ini tahulah kita bahawa kadang-kadang anak kita nak mainan, anak kita nak benda-benda macam itulah, kita belikan untuk budak-budak. Tak salah, ada pahala tak? Kalau ikut hadis ni ada pahala. Cuma kita kena ada kebijaksanaan juga. Tengok anak-anak kita ni jenis macam mana. Kalau kita dia biasa beli mainan pistol, dia berhenti kedai nak mainan, kita beli. Dalam kereta tu tak sempat sampai rumah lagi, pistol tu dah patah dalam kereta. Tak apa dia main, kalau dia buka. Anak saya jenis gitu. Dia jenis tak boleh tengok barang elok, dia nak tahu apa dalam ni, dia tak macam mana dia buka. Suruh pasang boleh tak boleh. So benda tu kita dah belanja RM15 beli, esok-esok lalu kedai tu nak lagi. Tuan-tuan rasa patut tak kita bagi? Mesti kita kata, daripada beli ni, dibeli pistol ni, baik beli makanan. Nak aiskrim, beli aiskrim. So macam itulah cara kita. Adakah kita belikan benda-benda macam tu tak ada pahala? Jawapannya ada pahala. Walaupun yang fardu, kewajipan nafkah yang wajib tu kita dah selesai, beras ada, lauk pauk ada, cukup makan. Yang lebih-lebih tu maknanya anak-anak kita kadang-kadang nak makan ni, ada kadang kita masuk gaji kita nak beli ayam goreng ke untuk anak belanja makan. Semua itu ada pahala, tuan-tuan, semua ada.
Jadi saya rasa itu sekat hadis yang kita petik pada malam ini. Yang akan datang tu kita sambung lagi. Ada lagi dalam tajuk ini hadis-hadis yang berikutnya. Jadi insya-Allah kita jangan berasa kikir atau berasa kedekut untuk berbelanja untuk anak isteri, kerana semua itu ada pahala. Terutama juga untuk diri sendiri. Jangan kita kedekut. Ya. Kita kadang seluar kita dah koyak, dah tak boleh pakai. Ya, kita rasa macam kita beli seluar untuk pakai sendiri tak ada pahala. Ada pahala. Kita beli pakaian kita belanja untuk kenderaan kita, motosikal, kereta kita, semua ada pahala. Ya, itu saja. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu masuk. Ya? 6 minit. Tambah boleh. Saya rasa tengok ground macam nak habis. Kita ambil satu hadis pendek lah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, dia kata, "Iza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah." Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat nama Abu Mas'ud Al-Badri, diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, kalau ada satu orang yang memberikan nafkah pada keluarganya dengan yahtasib mana diharapkan kepada Allah pahala, ya, maka hal itu bernilai sedekah baginya. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya benda-benda fardu dah ada pahala dah, memang confirm. Tetapi kadang-kadang ada benda yang kita buat, dia punya pahala tu boleh lebih lagi. Bukan sekadar kita tunaikan yang wajib, tetapi mendapat sedekah. Pahala sedekah di mana benda tu common je tapi dapat pahala lebih. Iaitu seseorang dalam beramal dia ada ihtisaban. Ihtisab itu apa? Ihtisab ini, kita buat apa-apa kita harap Allah. Kita harap Allah beri pahala. Sebab benda ni kadang-kadang kita tak niat macam tu pun. Kita buat apa? Memang kewajipan aku, memang kewajipan saya sebagai keluarga, ketua keluarga, memang kena bagilah. Kadang-kadang kita berbelanja itu macam tu. Ihtisab mana satu orang bila mana dia buat, dia berkira-kira, bukan berkira-kira kedekut. Dia mengira-ngirakan kepada Allah, berikanlah aku pahala. Dia minta, dia berharap. Ihtisab juga boleh dengan makna pengharapan. Dia buat apa-apa, dia letakkan satu pengharapan kepada Allah, terimalah. Dan biasanya benda ni kita buat untuk benda-benda yang apa dia panggil, yang berkaitan dengan kita panggil kerohanian kita lah, macam puasa kan, macam puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kan? Siapa yang puasa dengan keimanan dan pengharapan, padahal puasa tu banyak je orang puasa, tetapi Nabi SAW mengatakan dia ada kelebihan orang yang puasa atas dasar iman. Bila dia tahu benda tu Allah wajibkan pada dia, dia buat atas dasar itu. Kita kadang-kadang tak fikir pun dalam segi memberi nafkah ni wajib. Kita macam bagi itu sebab dah semua orang buat, ataupun kita tahu memanglah aku sebagai suami kena bagi makan anak isteri. Kita macam tu je. Tapi ada orang dia buat atas dasar apa? Iman. Isteri dia minta beli apa-apa, barang-barang dapur dah habis, dia jadikan itu sebagai satu ibadah. Dia dapat pahala lebih kat situ. Kemudian dengan apa yang dibelanjakan itu diharap, ya Allah berikan aku pahala, ya Allah ampunkan aku dosa, ya Allah hindari aku daripada perkara yang tak baik. Dengan berbelanja tadi, kebanyakan kita pergi kedai beli je, beli tengok balik, tadi benda apa tadi, ni okey, lepas tu beli balik.
Tapi bagaimana kalau kita membeli, berbelanja, kita letakkan satu, ya Allah jadikan ini ibadah aku beli makanan, aku beli barang dapur, keperluan harian untuk keluarga aku, ubat gigi dah habis, sabun dah habis, beli benda tu biasa je, tapi kita letakkan, ya Allah beri aku pahala, ya Allah ampunkan aku dosa. Jadi bila benda tu ada, Nabi SAW menyatakan fahuwa lahu sedekah. Ya, dengan berbuat demikian orang ni dia dapat lebih pahala tambahan sebagai suatu sedekah. Sebab tu mana-mana kita tuan-tuan, kadang kita dalam hidup ni banyak benda yang kita buat dengan atas dasar kebiasaan saja. Macam mandi lah. Kita mandi sebab apa? Memang bangun pagi mandi. Kalau tak bangun mandi, kalau tak mandi pagi, kita keluar rumah pergi kerja tak selesa badan kita, bau busuk. Sebab itulah kita mandi. Tetapi dia jadi benda yang biasa, dipanggil adat. Tetapi macam mana sesuatu adat itu boleh berubah menjadi ibadah adalah niat. Jadi yang disebut tadi yahtasibuha ni termasuk niat. Kita niatkan apa-apa kita buat tu untuk pahala. Ya, dengan adanya pahala, dengan adanya niat ataupun sesuatu yang kita qasadkan, menjadikan amalan itu pahalanya lebih. Ya, macam mandi, kita niatkan bangun pagi mandi sebab apa? Nak pergi solat berjemaah supaya orang tidak bau busuk badan kita. Sudah di pahala. Bukan saja sunat mandi Jumaat, tetapi juga sunat mandi-mandi yang kita ada perhimpunan orang ramai. Macam tu. Okey, saya rasa itu saja yang dapat kita kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam itu cepat.